Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 25 November 2022. Terus kekal harmoni dengan sentiasa menjaga perlembagaan dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara demi keteguhan kita bersama. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Baik, di Facebook page rasmi Polis Diraja Malaysia berkongsi maklumat berkenaan imej posting yang ditularkan semula di media sosial. Imej posting menghina ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh pengguna Facebook Ho Ryu Teng pada tahun 2020. Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas kepada orang ramai supaya tidak memuat naik, berkongsi, menyebarkan, menyalurkan apa-apa kandungan atau menularkan semula kandungan mahupun video lama yang mengandungi isu-isu sensitif di mana-mana platform media sosial. Tindakan akan diambil ke atas mana-mana pihak yang membuat penyebaran tersebut yang boleh mengundang sangat mudah untuk membuat pindahan wang ke akaun yang tidak dikenali. Contoh, nama sahabat anda Siti Leniyah binti Jamil, tapi nama akaun yang diberi adalah nama individu lain. Hentikan terus komunikasi anda dengan skamer. Helah skamer sentiasa berubah-ubah untuk menipu anda. Berhati-hati dengan iklan di media sosial kerana iklan-iklan ini mungkin tipu helah yang boleh menyebabkan kecurian maklumat peribadi dan kehilangan wang. Ayuh ikuti pesanan mesra ini buat peringatan kita bersama. Duit hilang! Duit hilang! Ya Allah! Ya Allah! Duit hilang! Duit hilang! Macam itulah duit senang-senang hilang dari akaun. Kecoh gila pasal ambil cleaning service app, lepas tu IPTV, esok lusa boleh jadi servis aircon murah, dah lepas tu pula nikah online murah. Ini semua cara skamer nak memperdayaikan kita. Kalau korang perasan, semua ni bermula dari luar sistem perbankan. Senang cerita cara skamer dapatkan duit korang, sama je. Skamer akan trik korang untuk revealkan maklumat perbankan. Itu je. Penat-penat dapat gaji, dari bank datang. Kepada skamer ia kembali. Nak tahu apa langkah berjaga-jaga? Let's go. Cek pautan laman web dengan betul. Tengok betul-betul, kadang-kadang tu nampak je sama tapi tak serupa. Online banking site ada paparkan ciri keselamatan untuk beri amaran kepada korang. Ada foto, ada frasa unik dan sebagainya. Kalau tak ada, dah stop. Tak payah teruskan transaksi tu. Jangan buat transaksi melalui public wifi. Yang free-free tu semua, ini memang sangat-sangat tak digalakkan. Jangan download apa-apa pun dari saluran bukan rasmi. Yang paling kena hati-hati sekali, link dari SMS. Jangan tekan. Jangan kongsi butiran ID atau kata laluan korang dengan sesiapa pun. Never ever. Perangkap dan ancaman skamer akan sentiasa berubah. Dapatkan maklumat skam terkini melalui Facebook Amaran Skam. Jangan lupa follow kami #SoalSekatSebar. Ya, jika anda ditipu, apa yang perlu anda lakukan? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC melalui talian 997. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Kembali selepas ini, kita ada segmen Sudut Pandang menanti anda. Terus setia bersama kami.
Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih dan kini adalah masanya untuk kita aktifkan Sudut Pandang. Baik saudara, ya, untuk topik kita pada hari ini, Sudut Pandang adalah pasca PRU 15 Kerajaan Perpaduan, dan bersama-sama kita secara dalam talian, ya, secara maya adalah insan hebat yang gemar menggunakan analogi-analogi yang bernas dan cantik bahasanya semasa berhujah, dan sudah pastinya anda sudah sedia kenal, maklum, maknanya sebelum PRU, semasa PRU dan pasca PRU ini seringkali popular di kaca televisyen anda. Selamat datang diucapkan untuk insan hebat ini. Kita lalukan Dr. Ahmad Zahrudin Sani Ahmad Sabri, kolumnis dan juga panalisa bebas. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Nadir. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Bila nampak Doktor selalu minum sebelum siaran tu, banyak air minum, ya? Puasa baru hari ini. Ya, betul. Kuasa baru kita hari ni. Dan baik, Doktor. Kalau boleh, Doktor, untuk topik kita pada hari ini, kita dapatkan permulaan ni, komen, apa yang katakan kalau boleh pemahaman secara mudah untuk penonton-penonton Pastikan Sahih. Apa itu? Iaitu Kerajaan Perpaduan yang seperti saya war-warkan tajuk sebentar tadi. Saya suka apabila sebelum kita ke udara tadi, Nadir mengalunkan lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu yang mengusik jiwa. Kerana itu tersentuh untuk saya memulakan hari ini dengan sebuah pantun. Izinkan saya, Nadir. Kalau boleh. Silakan, Doktor. Tak tumbuh tak melata, letak galah dalam padi. Tak sungguh kehendak kita, kehendak Allah yang jadi. Inilah yang terjadi pada hari ini. Maknanya selepas PRU 19 hari bulan, kita menyangkakan bahawasanya setelah membuang undi, kita akan mendapat kerajaan dengan mudah. Itu perancangan kita, itu kehendak kita. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, segala perancangan yang direncanakan oleh ahli-ahli politik tidak seperti kemahuan mereka sendiri. Kerana kehendak Allah yang terjadi. Kehendak Allah yang terjadi, maka semalam terlantiklah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau melihat pada suasana pada hari ini, kita mengatakan kerajaan perpaduan. Tapi bagi saya, izinkan saya kadang-kadang suka menggunakan istilah yang agak lain daripada orang lain. Bila kita sebut perpaduan ialah unity, penyatuan antara semua pihak. Tetapi ketika ini, kerajaan ini tidak terbentuk berdasarkan kepada penglibatan kesemua parti-parti politik yang bertanding pada PRU yang ke-15. Maka apa yang terjadi sehingga ini, sehingga hari ini, sehingga masa ini, kita tidak tahu, mungkin besok atau lusa berubah lagi.
Sehingga kini jawapannya ini adalah kerajaan campuran. Kerajaan campuran ini merupakan seperti mana yang selalu kita tengok di mana media-media sosial, orang mengatakan A campur B campur C jumlahnya apa? B campur C campur D jadinya apa? Itulah maksudnya kerajaan campuran. Ketika ini adalah kerajaan campuran. Itu pandangan daripada doktor, kerajaan campuran. Tapi lah ramai rakyat Malaysia sudah semestinya ingin tahu ya, bila dah digunakan istilah perpaduan ni doktor, adakah pembentukan kerajaan seperti ini adalah sesuatu perkara yang baru? Kalau diimbas kembali, saya pernah baca mana titah yang di Pertuan Agong sebelum ini pun pernah mengajukan perpaduan, kerajaan perpaduan ini, dan bagi kita untuk melaksanakannya ia adalah kali pertama. Respon daripada doktor. Setuju. Di Malaysia ini adalah kali pertama menyebabkan kita rasa keluh kesah, sukar untuk menerima suasananya. Akan tetapi perkara ini merupakan perkara yang biasa, terutamanya untuk negara seperti United Kingdom dan juga kepada negara India. Apabila majoriti mudah yang didambakan oleh setiap ahli-ahli politik itu tidak tercapai, maka perlu ada satu keputusan yang tuntas daripada yang di Pertuan Agong. Masa ini kita tahu bahawasanya peraturan kita secara amnya semua faham untuk membentuk kerajaan perlukan kepada majoriti mudah. Tetapi persoalannya kalau ketika dahulu, ketika umur saya muda-muda, walaupun saya masih muda ketika ini, masih muda lagi. Kita bertanding pilihan raya itu tidak banyak parti yang terlibat, sekadar 2, paling lebih pun 3. Jadi untuk mendapatkan majoriti mudah itu agak senang. Tetapi ketika ini apabila penglibatan parti yang begitu banyak, kalau kita lihat satu kawasan itu sampai 10 ya. Jadi menyebabkan untuk dapat majoriti mudah itu agak sukar daripada kebiasaannya. Jadi secara rasional akal kita melihat bahawasanya untuk mendapat majoriti mudah ketika zaman yang sudah berubah ini adalah agak sukar. Jadi perlu berlaku perubahan, perlu berlaku penerimaan. Jadi perubahan dan penerimaan ini yang menjadi masalahnya apabila tidak berlakunya advokasi tentang maklumat-maklumat tentang politik Malaysia ini kepada pihak bawah, menyebabkan ramai orang tertanya-tanya. Kalau saya tanya Nadir, Nadir kata, kenapa pula kita memerlukan kepada 112? Kalau sudah ada pemenang, bukankah itu cukup? Betul. Setengah orang mengatakan itu adalah hak yang di Pertuan Agong untuk menentukan siapa yang menjadi Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri itu yang menentukan kabinet mereka sendiri. Maka sekarang ini kalau kita patah balik pada isu kerajaan perpaduan, siapa yang akan menganggotai kabinet terletak di tangan Perdana Menteri. Kerana itu yang di Pertuan Agong telah melaksanakan tugas dalam perlembagaan sekadar melantik Perdana Menteri. Tugas melantik kabinet terletak di tangan Perdana Menteri. Siapa yang Perdana Menteri nak berada dalam kapal yang mana beliau dilantik sebagai nahkodanya, maka terserah kepada Perdana Menteri. Mungkin kalau dia merasakan Menteri Komunikasi ini harus diserahkan kepada Nadir, mungkin dia akan melantik Nadir sebagai ahli Dewan Negara dan menjadikan Nadir sebagai Menteri Komunikasi. Jadi perpaduan yang masukkan di sini ialah kita tidak melihat kepada bendera atau ideologi politik. Apa yang kita lihatkan ialah kredibiliti seseorang. Pada masa yang sama kita melihat sektor perwakilannya. Kalau orang muda mungkin letak pada saya juga adalah orang muda. Kalau mungkin kepada ahli sukan, kita cari ahli sukan sebagai pemimpin kementerian tersebut. Kerana kita nakkan mereka-mereka yang berkaliber, yang boleh menerajui institusi pentadbiran ini supaya kita berhenti berpolitik dan bergerak ke hadapan selangkah sederap supaya kita lebih maju daripada negara lain. InsyaAllah. Ya doktor, kalau boleh kita masih lagi mahukan pencerahan ya bila menyebut mengenai kerajaan perpaduan ini. Adakah kerajaan perpaduan ini di mana parti yang tidak terlibat dalam perpaduan ataupun campuran ini, adakah mereka menjadi kategori pembangkang? Sebenarnya kalau kerajaan perpaduan pun juga adalah istilah dipanggil check and balance, memantau tentang setiap pelaksanaan tersebut. Dan saya lebih suka kalau kita wujudkan pembangkang, kerana pembangkang ini lebih
telus pencernaan mereka terhadap ideologi kerajaan. Maksudnya di sini, apa saja yang kehendak kerajaan laksanakan, kita sudah ada orang untuk memantau. Kita sudah ada pasukan untuk melihat tentang keabsahan setiap tingkah laku kerajaan tersebut. Itu yang paling penting, kerana setiap tindak tanduk kerajaan perlu ditahkikkan dengan persetujuan ramai. Ini menjadi masalah untuk kerajaan perpaduan. Dia satu cabaran, tetapi cabaran ini boleh digalas kalau dia mempunyai pemimpin yang boleh merapatkan soft, mana menganyamkan kembali hati-hati yang terluka dan dirapatkan dan menjadi anyaman yang cukup cantik untuk kita bentangkan supaya rakyat boleh menerima ideologi baru, iaitu penyatuan di antara parti-parti politik untuk membentuk blok baru, blok pentadbiran, blok kerajaan. Kerana kita sudah 4 tahun secara logiknya terlampau lama berpolitik. Kita asyik mengatakan orang lain salah dan orang lain itu lebih salah daripada kita. Cukup-cukuplah untuk kita berpolitik. Saya merapat sembah kepada Yang di-Pertuan Agong kerana mengatakan bahawasanya yang menang tidak menang semuanya. Yang kalah tak kalah semuanya. Kerana kita perlukan merapatkan saf-saf yang sedia ada. Merapatkan agar bahu-bahu kita boleh bersentuhan antara satu sama lain supaya membentukkan satu pasukan yang kuat. Tidak boleh dibolosi oleh orang lain. Baik, terbaik sekali. Baik-baik kata analogi yang digunakan oleh Dr. Setiasa. Tidak pernah mengecewakan kami penonton-penonton. Dan ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Doktor, kalau boleh kita ni, kalau berborak dengan doktor ni, ikutkan tak cukup sehari. Baru 2 hari. Doktor, apa pun ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, Doktor. Sudi meluangkan masa berkongsi, memberikan pencerahan mengenai topik kita, Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, Doktor. Waalaikumsalam, Nadir. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama banyak juga. Itulah dia, kita mengalu-alukan kedatangan secara maya, iaitu Dr. Ahmad Zahrudin Sani Ahmad Sabri, kolumnis dan juga pengalis bebas, telah pun berkongsi pencerahan dan juga ide-ide kata-katanya yang cukup bermakna buat kita semua. Baik, sekarang ini pastikan saya akan berehat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS
Gunakan dengan berhemah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Inilah dia segmen yang terakhir, iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa di segmen notifikasi, di minit-minit yang terakhir ini akan kami kongsikan maklumat yang perlu diwar-warkan ataupun hebahan yang perlu kami sampaikan buat anda semua penonton. Ayo kita mulakan dengan perkongsian ini. Ya, musim bola sekarang ini pastinya ramai demam bola, makan bola, tidur bola. Ini dia, sama-sama kita akan saksikan FIFA World Cup Qatar 2022 bagi Grup B secara langsung 26 November iaitu pada hari Sabtu 2.30 pagi. Mana hari Sabtu, sempatlah tu hari Isnin cuti ya. Jadi menyaksikan perlawanan England menentang USA. Oh, ini bukan kumpulan saya. Portugal saya menanti dan juga Jerman. Tapi anda boleh saksikannya secara langsung 26 November pada hari Sabtu 8 malam. Siaran ulangannya anda boleh saksikan juga di saluran, ya sudah semestinya saluran RTM yang pernah anda saksikan, TV2 dan juga TV OK. Kita teruskan dengan maklumat seterusnya. Every drop is count, iaitu Every Drop Count 2.0, iaitu ayo sama-sama Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia jom sertai kempen derma darah anjuran SLH Group yang akan diadakan seperti ketetapan yang telah diberikan. Maklumannya adalah pada hari ini 25 November 2022 Jumaat 11 pagi hingga 5 petang. Maknanya masih sempat lagi. Anda boleh pergi ke third floor in front of GSC Cinema, New Wing dekat IOI Mall Puchong. Ayo, ramai-ramai kita menderma darah, menyelamatkan nyawa. Itu adalah satu perjuangan dan juga kita memberikan keberkatan kepada orang lain. Ayo sama-sama kita sertai. Dan ini pula kami bawakan Nostalgia Anak Kampung Kenduri Kendara at Museum Negara. Ini telah pun kami sebelum ini war-warkan. Sekali lagi kami war-warkan kepada anda untuk sertai bengkel kenduri kahwin Tekatan Benang Emas iaitu 26 November Sabtu 9 pagi hingga 1 tengah hari. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Berjam celik sudah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat 3.30 petang. Sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 1